هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على رسول الله لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Firman Allah Subhanahu wa taala mafhumnya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu dinding pemisah yang tertutup. Al-Isra ayat 45. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kumpulan dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan saling belajar pelajari antara mereka, melainkan akan diturunkan ke atas mereka as-sakinah yakni ketenangan, dan akan selaputi mereka itu dengan rahmah yakni kasih sayang Allah, dan para malaikat menyertai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka yakni sebagai tanda kebanggaannya di hadapan para malaikat. Alhamdulillah. Sama kita mulakan dengan baca Ummul Furqan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati semua, berkati majlis ini, dan semoga Allah suci rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah bertemu Allah Subhanahu wa taala yang dahulunya semasa hayat mereka sering berada dalam halaqah Al-Quran seumpama ini. Dan tuan-tuan boleh pasang hajat masing-masing. Mudah-mudahan Allah makbulkan hajat-hajat kita insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Surau As-Sakinah, Tuan Kepala Indah, Tuan-tuan haji, hadirin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati, berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya, inayahnya, keizinannya,
dapat lagi kita bersama-sama berada dalam halaqah Al-Quran ini sementara kita menunggu waktu Isyak. Ya, kita isi masa ini dengan sama-sama kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat banyak sedikit pun, alhamdulillah. Ya, moga-moga kita mendapat keberkatan berada dalam halaqah Al-Quran, majlis ilmu seperti ini, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan banyakkan bersalawat. Ya. Jadi untuk rutinnya insya-Allah kita akan membiasakan, dan kuliah-kuliah saya kita akan memulakan dengan selawat tafrijiyah, insya-Allah. Kalau tuan-tuan biasa dengar selawat tafrijiyah, tuan-tuan sama-sama dengan saya. Yang tak biasa dengar je lah. Dengar je dulu, amati, insya-Allah. Lepas ni boleh cari dalam YouTube, dalam video-video Facebook dan sebagainya. Dan kuliah saya di tempat lain pun saya biasa adakan selawat tafrijiyah, yang mana di dalam selawat ini kita bertawassul dengan amalan soleh, iaitu selawat itu dengan memanjatkan doa-doa dalam selawat itu. Nanti kita sama-sama baca dan tuan-tuan boleh cari doa yang baik, antaranya untuk menguraikan segala permasalahan yang ada, kesimpulan-kesimpulan, kesusahan-kesusahan yang ada. Mudah-mudahan dengan kita membaca selawat itu, Allah SWT akan permudahkan segala urusan kita. Kalau nak murahkan rezeki juga disebutkan wastasqal ghamam dalam ayat, dalam selawat yang mengandungi doa, dalam selawat tafrijiyah yang sama-sama kita akan baca. Banyak lagi sebenarnya doa-doa yang boleh kita lihat, yang boleh kita baca dalam selawat tafrijiyah. Ada orang kata selawat ni syirik. Tuan-tuan yang terperanjat pula bila tengok dalam video YouTube dan sebagainya, ataupun dalam gambar-gambar. Kadang-kadang bila kita type dalam Google search tu selawat tafrijiyah, nanti keluar gambar-gambar. Tuan-tuan boleh tengok gambar yang ada sekitar selawat tafrijiyah tu. Nanti adalah yang tulis selawat tafrijiyah dengan makna dia, kemudian ada pula tulis syirik. Ada juga yang gitu, sebab macam tu. Ini yang jenis tidak terima takwil. Sebenarnya bukan kita berqasadkan bahawa selawat itulah yang memakbulkan doa kita. Tetapi kita bertawassul dengan selawat itu, dengan amalan soleh kita itu, agar Allah Subhanahu wa taala memakbulkan segala hajat kita yang kita sebutkan, titipkan dalam selawat itu. Kalau kita dengar betul dia punya ayat dia, memang seolah-olahnya kita meminta daripada selawat itu supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah Taala. Itu kalau kita tak pandai takwil, memang gitu jadinya. Jadi makna dia jadi macam seolah-olah gitu, syirik pula dan sebagainya. Ini bagi orang yang tidak menerima takwil. Tapi ulama mengatakan tidak ada masalah berkenaan dengan selawat tafrijiyah ini. Begitu juga dengan selawatun nur, kan? Selawatun nur, selawat yang kita sebutkan dalam doa-doa kita pun ada juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Kan? Selawat itulah yang tunjina biha, yang menyelamatkan kita dengannya, dengan selawat itu, min jami'il ahwali wal afat, daripada keadaan-keadaan dan kesusahan-kesusahan dan sebagainya. Maknanya apa? Maknanya bukan selawat itu yang kita minta dengan selawat, bukan. Kita minta dengan Allah melalui perantaraan amal soleh, iaitu selawat kita. Kan boleh bertawassul dengan amal soleh, antaranya selawatlah amal soleh itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kita menjadikan selawat itu sebagai perantara. Kalau kita sendiri minta, belum tentu lagi makbul, dengan dosa banyak dan sebagainya, maka kita membuat perantaraan, bertawassul, berwasilah dengan amal soleh kita.
Mudah-mudahan amal soleh kita, iaitulah antaranya bersolawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah makbulkan doa kita. Sama-sama kita bersolawat dengan solawat tafrijiyah insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khawatimi wa tustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Boleh ulang-ulangkan insya-Allah. Jadi tuan kalau tak dapat cari, boleh cari dalam YouTube channel saya insya-Allah. Sama kita boleh kongsi selawat tafrijiyah ini insya-Allah. Jadi tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kali yang lepas kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala dari suratul Buruj sehingga ayat yang ke-18. Tetapi ayat ke-18 kita perlu sempat melihat intisari yang ada. Baik. Jadi pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala menyebut, hal ataka hadithul junud, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang tentera-tentera kafir itu. Bila mana orang-orang kafir itu memperlakukan kepada orang-orang yang beriman, menyakiti orang-orang yang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Buruj ini supaya orang-orang yang beriman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini kepada orang-orang beriman bahawa ada di sana satu kelompok manusia pada zaman dahulu yang mana mereka ditimpa satu siksaan yang lebih teruk daripada siksaan yang ditimpa kepada orang-orang beriman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibakar semua. Kan? Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai tasliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasliyah kepada orang-orang yang beriman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasliyah maksudnya apa? Maksudnya senang kita faham, penyejuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembuka dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat agar dapat menerima ujian-ujian dengan tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut juga bahawa kalau Allah Subhanahu wa taala nak timpakan bala kepada orang-orang yang kafir itu mudah sangat bagi Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat-ayat yang akan kita lihat pada hari ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa tentera-tentera yang hebat pada zaman dahulu, zaman Nabi Musa alaihissalam, Firaun dan kaum Samud, yang hebat, yang kuat, yang lebih kuat daripada orang-orang kafir yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubuh mereka gagah-gagah, besar-besar orangnya, duduk dalam batu dan sebagainya, duduk dalam gunung-gunung, ditebuk gunung tu jadi dalam rumah. Punya hebat dia. Itu pun semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah sangat bagi Allah Subhanahu wa taala nak membinasakan golongan yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca pada kali lepas, iaitulah ayat yang ke-18, Fir'aun wa Thamud. Allah turunkan kepada mereka bencana kerana mereka melampaui dalam kekufuran dan kesesatan. Antara bala-bala tentera yang masyhur
sebagai penentang Allah ialah Fir'aun dan bala tenteranya, juga kaum Nabi Saleh alaihissalam, iaitu kabilah Samud dari kalangan orang Arab primitif. Ini disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tafsirul Munir. Apa yang dimaksudkan dengan kisah-kisah mereka ialah kisah kekufuran dan keangkuhan mereka serta bentuk kecelakaan yang menimpa mereka. Manakala yang dimaksudkan dengan Fir'aun pula ialah Fir'aun beserta bala tenteranya. Ini Fir'aun pada zaman Nabi SAW, tuan-tuan. Fir'aun ni semua raja-raja Mesir, yang purba zaman dahulu digelar sebagai Fir'aun semua sekali. Bukan Fir'aun ni zaman Nabi Musa, semua raja-raja pada zaman Mesir kuno dahulu dinamakan ataupun digelar sebagai Fir'aun. Yang kejam, yang zalim ni pada zaman Nabi Musa AS. Yang juga disebut sebagai Ramses. Ada Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3. Semua tu Fir'aun tu maknanya. Fir'aun dan bala tenteranya Allah SWT tenggelamkan di dalam lautan, iaitu Laut Merah. Manakala kaum Samud pula yang menderhaka dan menyembelih unta betina Nabi mereka, Nabi Saleh alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan dan hapuskan mereka dan negara mereka dengan taghiyah, iaitu satu azab dan malapetaka yang sangat dahsyat. Jadi yang begitu hebat tentera-tentera sebelum zaman Nabi SAW, tentera zaman Nabi-Nabi terdahulu, tentera kafirun, zaman-zaman Nabi dahulu, kebanyakan mereka dibala oleh Allah Subhanahu Taala, sehingga mereka semua sekali terhapus di atas muka bumi Allah Subhanahu Taala. Hebat-hebat tenteranya, kuat yang saya sebutkan tadi. Jadi mudah sangat bagi Allah SWT nak berdepan dengan orang-orang kafir pada zaman Nabi SAW. Jadi kamu jangan bersedih wahai Muhammad. Allah bersama dengan kamu kalau Allah nak nimpakan badai. Kalau kamu angkat tangannya wahai Muhammad, kan? Kalau kita lihat banyak siri-siri dakwah Nabi SAW, yang Nabi akhirnya mengangkat tangan. Tapi angkat tangan bukan angkat tangan supaya ditimpakan badai kepada orang kafir, tetapi supaya Allah ampunkan mereka. Itu hebatnya Nabi kita. Tapi kalau Nabi SAW angkat tangan berdoa agar bala diturunkan kepada orang kafir, dah habis dah. Tetapi Nabi kita ni Nabi yang rahmah, Nabiyur Rahmah, rahmatan lil alamin, kasihnya meliputi seluruh alam. Hebatnya Nabi kita ini, sehingga begitu keadaan Nabi SAW, lembut hatinya, lapang dadanya, tak kira apa tribulasi, apa ujian dan dugaan datang kepada Nabi SAW, Nabi dapat melaluinya dengan cekal hati. Sehingga Allah SWT menyatakan bahawa satu daripada pemberian Allah SWT kepada Nabi SAW yang tidak ada pada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, iaitu insyirahul qalb. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, tidakkah kami, yakni Allah telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Ini satu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW. Tapi Allah SWT berikan kata-kata semangat, kata-kata yang mana menceritakan tentang umat-umat terdahulu, yang sepatutnya Nabi SAW bila dengar kisah-kisah umat-umat terdahulu, maka Nabi menjadi lebih kuat, termasuklah kita. Itulah yang berlaku, yang dilalui oleh para sahabat bersama dengan Nabi SAW memperjuangkan agama yang sampai kepada kita sekarang ini. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat ayat yang ke-19. Mulakan dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
balil ladzina kafaru fi takdzib. Okey, kita lihat satu persatu ayat yang ke-19 ini, satu huruf demi satu huruf hukum tajwid yang ada. Balil ladzina harfu lam bersabdu. Lam bersabdu ini asalnya dua lam. Lam yang pertama lamul ma'rifah, lam yang kedua lam yang berada pada perkataan ladzina. Jadi hukum di sini adalah idgham asy-syamsi. Balil ladzina kafaru fi dhi hafzan. Hujung lidah sentuh hujung gigi atas mad asli. Balil ladzina kafaru, faru ru tafkhim. Jangan dibaca dengan sambil lewa je. Balil ladzina kafaru gitu. Ru nipis jadinya kalau kita baca biasa-biasa. Kena tebalkan. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Fi man asli. Tak ada hamas pada kaf. Jangan lekat takdzib. Takdzib ada hamas dia bunyi itu. Takdzib. Begitu juga Bilal gitu. Kalau azan iqamat Allahu akbar, Allahu akbar, ada hamas itu. Jangan lekat je Allahu akbar. Tapi Bilal gitu okey, tak ada masalah. Alhamdulillah ini tempat lain ni. Jadi kalau ada lebih kurang kena betulkan. Contoh macam Allah Subhanahu wa taala harfu dzal selepas hamas kaf tu takdzib. Harfu dzal lagi. Dan di hujung itu man arif disukun. Kemudian kita matikan ba. Man arif disukun iaitu waqaf pada dua huruf yang mati, satu huruf yang pertama huruf mad, huruf yang kedua huruf konsonan selain mad. Jadi ba di situ kita qalqalahkan. Qalqalah kubra nama dia. Qalqalah kubra maksudnya bunyi letakkan huruf pantulan huruf tu setara dengan bacaan. Sama bunyi, sama kuat dengan bacaan kita. Takdzib. Jangan takdzib. Tu kecil jadi qalqalah sughra pula. Jadi qalqalah ini bila mana pada tempat waqaf dia jadi qalqalah kubra yang bunyi pantulan huruf itu iaitu 5 huruf qalqalah qaf ta ba jim dal. Di sini huruf ba kena sama bunyi itu, bunyi pantulan itu dengan bacaan. Baik. Jadi makrif disukun di sini kita seragamkan dengan sebelum ini kita baca. Makrif disukunnya 6 harokat, di sini pun 6 harokat. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Sila. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Baik, kita lihat intisari ayat ini secara ringkas. Balil ladzina kafaru. Bahkan orang-orang yang kafir, yang telah kafir, fi takdzib, dalam pendustaan. Dr. Wahbah Zuhaili sebut, kemudian Allah Taala menjelaskan bahawa budaya menentang dan menergai Allah memang watak-watak orang kafir. Memang watak-watak orang-orang kafir dan kerenah mereka sepanjang zaman. Orang kafir gitulah. Memang sentiasa mendustakan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia sama ada dia senyap, tidur ataupun dia jaga aktif. Kan. Yang aktif ni buat macam-macam lah. Macam-macam propaganda untuk melemahkan Islam, menunjukkan permusuhan dengan Islam dan sebagainya. Yang tidak menunjukkan, ini yang pasif, yang tidak memusuhi
Allah dan Rasulnya, tidak memusuhi orang-orang Islam, ini tidak mengapa. Islam kafir itu terbahagi kepada beberapa jenis, kafir harbi, kafir zimmi dan sebagainya. Itu orang macam Allah Subhanahu Wa Taala disebut di sini. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Ayat kita baca tadi. Realiti yang berlaku ialah golongan musyrikin Arab sangat mendustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi dulu, orang-orang kafirnya memang nampak memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cenderung menentang apa sahaja yang baginda bawa dan mereka tidak mengambil iktibar terhadap apa yang berlaku ke atas orang-orang kafir sebelum mereka. Walaupun Allah SWT dah turunkan ayat-ayat berkenaan dengan orang-orang kafir terdahulu yang ditimpa bala oleh Allah SWT, orang Fir'aun, tentera Fir'aun, kaum Samud dan sebagainya, tapi tetap juga balil ladina kafaru fit takdzib, sama je. Walaupun mereka tahu kisah-kisah orang-orang kafir sebelum mereka tetap juga nak mendustakan Nabi SAW, tetap juga nak menunjukkan permusuhan mereka kepada orang-orang yang beriman. Sebab apa? Sebab begitulah, dah fitrahnya Allah SWT dah sebut gitu, balil ladina kafaru fit takdzib. Baik, kemudian ayat yang ke-20, wallahu min waraihim muhit. Waw beri atas punya wa. Masuk kalimah Allah kita baca dengan taghlidh. Kalimah Allah ni kalau tebalnya namanya taghlidh. Kalau huruf ra dia punya istilahnya tafkhim. Sama je dia dua, tebal maksudnya. Kalau tukar pun tak apa. Ra tebal kita sebut taghlidh pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Baik. Kalimah Allah tebal tapi wa jangan tebal. Jangan baca wallah. Ya wallah, wallah. Wa beri atas tak wa. Kita angkat takbiratul ihram bersama. Allahu akbar. Jangan Allah. Alif di atas a. Kalau Allah, alif di atas o. Itu belajar kat mana tu? Baik. Jadi kena perhatikan. Kadang-kadang kita tak perasan, tapi bila kita belajar macam ni, kita dapat satu-satu terlihat insya-Allah. Dapat kita perbaiki mana yang boleh kita perbaiki insya-Allah. Yang mampulah, yang tak mampu jangan pula kita terus tak buat. Kan? Dah tak boleh dah, memang Allah lah tak boleh. Tak payah sembahyang kita. Jangan pula gitu. Lagi besar dosa dia. Jadi kita buat yang mana yang kita boleh baiki, kita baiki. Buat mana yang kita mampu insya-Allah. Wallahu min waraihim. Wallah, kalimah Allah dua harokat walaupun tidak ada tanda mad. Disebut sebagai mad at-ta'zim. Wallahu min wara. Nun hilang tanda mati, maksudnya tidak boleh dibaca dengan izhar. Tak ada tanda mati pada nun, maksudnya depan dia bukan huruf al-halqu, bukan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin atau kha, tapi huruf waw, salah satu dari huruf idgham. Masukkan bunyi nun itu kepada waw, satu harakat. Masuk satu harakat, dua harakat panjang. Min waraihim, warai. Mad asli, ra tu asalnya mad asli, jumpa hamzah dalam satu perkataan, maka dinamakan mad wajib muttasil. Bagi mu'zamul qiraat, kebanyakan qiraat, bukan qiraat, semua qiraat sebenarnya bacanya dengan sama ada 4 ataupun 5 harakat. Tidak ada yang baca 2 pada mad wajib ini. Wallahu min waraihim muhit. Ihim ruha, hal paling bawah. Mim hilang tanda sukun sebab dia bukan izhar.
Sebab depan dia bukan huruf selain daripada mim dan ba. Dia sama ada mim dengan ba lah tu depan dia. Maka di sini kita lihat mim depan tu. Sebab itu mim yang pertama tu hilang tanda mati dia. Menandakan tak boleh kita baca dengan izhar. Tak boleh waraihim muhit. Itu izhar. Kena dengungkan. Masuk idghamkan dalam mim, kemudian dengungkan dua harokat. Waraihim muhit. Huruf ha. Pertengahan kurung muhit. Ujung lidah kembangkan kena belakang antara gusi dan gigi atas. Ta. Muhit. Itbaq. Muncul dengan bibir nak sebut huruf ta. Baru jadi tebal huruf ta. Jadi tuan-tuan, matikan saja huruf ta itu, mati pada dua huruf, satu huruf mad, satu lagi huruf konsonan, huruf ta. Maka kita baca dengan man'arid lis-sukun. Tadi kita baca 6 harokat, di sini pun 6 harokat. Qalqalahkan. Lepas 6 harokat, qalqalahkan ta. Baik. Ada mim tu. Jangan baca pula mim tu. Muhim. Masuk mim pula. Ta tak baca pula sebab jumpa mim. Tak ada. Mim itu ada tu sebab tanwin bertemu dengan ba. Asalnya muhitun bal kalau kita sambung. Asal ta itu tanwin. Tanwin dari depan, muhitun. Tanwin bertemu dengan ba, maka hukumnya iqlab. Kalau sambung baru dengung, baru guna mim tu. Jadi kita berhenti kat situ, tidak ada dengung, tidak ada hukum iqlab. Jadi saya baca ayat yang ke-20 ini dan tuan-tuan sama-sama baca insya-Allah. Wallahu min waraihim muhit. Sila. Wallahu min waraihim muhit. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kemudian Allah SWT menjelaskan, wallahu min waraihim muhit. Dan Allah dari waraihim, belakang mereka, mengepung, iaitu meliputi. Muhit, meliputi. Maksudnya apa? Allah sangat menguasai mereka. Orang-orang kafir itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, ayat terakhir ini bagaikan sindiran tajam kepada orang kafir Quraisy setelah Allah menceritakan perihal tentera-tentera tersebut. Allah terus menuding terhadap pendustaan kaum Quraisy. Kemudian demikian juga setelah mententeramkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kisah orang zaman dahulu dan sikap mereka terhadap para nabi, Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati baginda. Firman Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Sesungguhnya Allah SWT berkuasa untuk menurunkan kepada mereka bala sebagaimana yang telah diturunkan kepada orang-orang yang terdahulu. Ini saya dah sebutkan tadi. Kata Ahmad, kata Dr. Wahbah Zuhaili. Dan maha kuat lagi perkasa dan mereka tidak mampu menghilangkannya, yakni kekuatan Allah Subhanahu wa taala atau melemahkannya. Allah juga penentu dan mentakdirkan segala yang berlaku kepada mereka. Semua makhluk berada dalam genggaman Allah dan tidak mungkin dapat lari dari ketentuannya. Ini semuanya merupakan bukti bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang keadaan mereka dan Dia sahaja akan memberikan ganjaran-ganjaran terhadap perbuatan mereka. Selain dari itu, Allah juga menegaskan kepada Rasulnya bahawa sesungguhnya tiada sebab untuk baginda bersedih hati terhadap kedegilan dan pendustaan kaumnya
serta kecenderungan mereka ke arah kekufuran tersebut, semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apa nak takut? Allah SWT berpihak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpihak kepada orang-orang yang benar, berpihak kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak perlu takut, tidak perlu gundah gelana, tidak perlu bersedih hati dengan kekufuran orang-orang kafir itu, pendustaan mereka, kekasaran mereka terhadap orang-orang yang beriman. Jangan takut, kerana Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan perihal mereka, dan Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa berkuasa untuk menurunkan bala kepada orang-orang yang kafir itu. Itu tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-21 terlihat. Bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa, bal lam. Mati itu jangan diqalqalahkan dengan bal huwa. Bal huwa, huruf ha lagi paling bawah. Huwa Qur'anun Majid. Harfu qaf pangkal lidah. Qur, pangkal lidah. Jangan kur. Itu jadi huruf kaf. Qur. Kena bezakan huruf qaf dan huruf kaf. Huruf ra mudah nak sebut sebab huruf qaf tebal, ra pun tebal. Qur, tebalkan ra, tafkhim. Jangan nipis pula. Qur gitu kan. Jadi nipis. Qur hamzah. Mad shibhu bil badan. Shibhu bil badan. Berada pada pertengahan perkataan. Huruf konsonannya hamzah. Dia macam mad asli tapi konsonannya hamzah. Kalau berlaku pada awal perkataan jadi mad badan. Kalau berlaku pada pertengahan perkataan dia jadi mad shibhu bil badan ataupun shibhul badan. Bal huwa Qur'anun Majid. Tadi kita jumpa tanwin jumpa waw, idgham ma'al gunnah. Ini tanwin, tadi nun mati jumpa waw. Ini tanwin jumpa mim, sama juga hukum nun as-sakinah dan tanwin. Di sini tanwin jumpa mim. Mim ni adik-beradik waw lah. Dalam hukum nun as-sakinah dan tanwin, iaitu hukumnya idgham ma'al gunnah. Jadi bunyi nun pada tanwin. Pada tanwin tu ada bunyi nun, Qur'anun. Bunyi nun tu masukkan dalam mim. Hilangkan bunyi nun tu, masuk dalam mim, maka idgham istilahnya. Kemudian dengung dua harokat. Bal huwa Qur'anun Majid. Majid. Mad arid ni sukun lagi sekali, dan hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi atas atau pangkal gigi atas. Kemudian qalqalahkan dan 6 harokat mad arid sukun sama macam yang sebelum ini. Bal huwa Qur'anun Majid. Sila. Bal huwa Qur'anun Majid. Baik, lihat harfiahnya. Bal, bahkan. Huwa Qur'anun Majid. Huwa, yakni ia, yang didustakan itu. Ia, yakni yang didustakan itu. Qur'anun Majid, iaitulah Al-Quran yang mulia. Orang kafir itu bukan mendustakan Nabi SAW sahaja, tetapi Al-Quran itu pun didustakan oleh mereka. Itu maksud dia kat situ. Baik. Seterusnya Allah Taala menyelat golongan kafir kerana pendustaan mereka terhadap Al-Quran dengan firman yang kita baca tadi. Maksudnya sesungguhnya Al-Quran yang mereka dustai ini mempunyai kedudukan yang mulia dari segi susunan dan gaya bahasanya, sehingga mencapai tahap al-i'jaz.
Al-i'jaz. Perkataan mu'jizat tu daripada perkataan i'jaz. I'jaz maksudnya melemahkan. Bahkan mereka itu sebenarnya dilemahkan dengan Al-Quran. Al-Quran melemahkan mereka sebenarnya. Mereka nak buat seperti Al-Quran tak boleh. Tetapi mereka dustai juga Al-Quran itu. Itu masalah. Sepatutnya bagi orang yang berfikiran waras, bila lihat satu yang menakjubkan, yang manusia pun memang tak boleh nak challenge Al-Quran, sepatutnya tunduk sajalah kepada apa yang diperkatakan oleh Nabi SAW, bahawa Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mendustakan Al-Quran. Aku ini, Allah turunkan Al-Quran itu kepada aku seorang Nabi. Nabi kata gitu. Tapi dustai juga oleh orang-orang kafir yang tak sepatutnya berlaku. Tapi begitulah keadaan mereka. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan mereka itu, yang didustakan oleh mereka itu juga adalah Al-Quran yang mulia. Ayat suci Al-Quran berada di tahap puncak ketinggian, kemuliaan dan keberkatan, kata Dr. Wahbah Zuhaili. Al-Quran bukanlah syair, mentera dan ungkapan sihir sebagaimana didakwa oleh mereka. Al-Quran adalah kalam Allah yang terpelihara dari perbuatan pengubah suaya dan penyelewengan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala telah pun memberi jaminan kepada Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab yang terdahulu, kitab Taurat, Injil, kitab Zabur. Allah tak beri jaminan seperti Allah beri jaminan kepada Al-Quran, iaitu apa? Penjagaan. Lahafizun, pasti Allah kata Allah akan menjaga Al-Quran daripada penyelewengan. Kalau ada orang cuba nak tambah ayat-ayat Al-Quran, dulu kan ada surah-surah tambahan, tambah pula ada surah lain pula. Mudah sangat kita nak trace, kita nak tahu. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni di bawah peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya ayat yang ke-22, dan sebenarnya sebaiknya kita baca sambung ayat ke-21 dan ayat ke-22. Jadi tak apa, kita baca dulu ayat ke-22, lepas tu kita cuba baca dalam keadaan menyambung dua ayat ini insya-Allah. Fi lawhim mahfuz. Fi man asli lawhim idgham al-ghunnah. Tengok tanwin ni sengit tu menunjukkan tak boleh baca dengan izhar, masuk dalam mim satu harakat, kemudian dengung dua harakat. Huruf ha, hi, ha pedas. Lauhim mahfuz. Huruf dha, fuz. Hujung lidah sentuh hujung gigi atas, muncul dengan bibir. Fuz. Jangan fuz. Jangan huruf zai. Tapi huruf dha. Baik, contohnya kita baca ayat ke-22 ini di hujung itu. Fi lauhim mahfuz. Sila. Fi lauhim mahfuz. Sekali lagi. Fi lauhim mahfuz. Sila. Alhamdulillah. Bahkan yang didustakan itu adalah ayat Al-Quran fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam lauhul mahfuz, yakni tempat yang terjaga. Itu tu kita baca dua ayat yang akhir insya-Allah secara bersambung. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfuz. Sila. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfuz. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita lihat penghujung itu tafsiran ringkas daripada Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan sesetengah golongan mutakallimun, ahli kalam maksudnya.
Orang ulama akidah berpendapat bahawa lauh tersebut adalah suatu yang terpamir kepada para malaikat. Lauh tadi terpamir kepada para malaikat dan mereka membacanya. Pandangan seumpama ini adalah perkara samai ataupun dalam perkara-perkara sam'iyat yang wajib diyakini. Kita dengar, faham dan kita yakini saja. Tak perlu bukti. Manakala lauhul mahfuz ini memang suatu hakikat yang telah dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita wajib beriman dengannya sebagaimana yang disampaikan, walaupun kita tidak tahu bagaimana hakikatnya yang sebenar. Kita biasa dengar lauhul mahfuz, tempat yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang mulia. Setakat itu je kita tahu. Yang mana perkara itu adalah perkara yang ghaib, yang ghaibiyat, yang wajibnya kita imani walaupun tidak ada bukti, kan? Tak ada bukti. Macam syurga neraka. Apa buktinya ada? Ada siapa pernah nampak? Ada siapa gambar dia ada jumpa gambar neraka macam mana? Tak ada kan? Tapi benda itu adalah perkara yang ghaibiyat, yang sewajibnya kita imani. Kalau kita ingkari maka dia boleh merosakkan iman. Bagi orang yang bertakwa, perkara ini perkara yang wajib kita terima tanpa ada banyak soal, kan? Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa al muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat amalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam bacaan yang betul insya-Allah, dan sebaik-baiknya kita membaca surah-surah yang lengkap sebenarnya. Kalau dalam solat kita imam kita biasa baca betul-betul, boleh juga, tak ada masalah, tidaklah jadi kesalahan. Tapi yang afdalnya kita membaca surah itu surah yang lengkap, tak perlu panjang, yang pendek-pendek pun tak apa, yang penting surah yang lengkap. Banyak surah-surah dalam juzuk ammah itu yang kita boleh aplikasikan dalam solat kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan mati Allah, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan lihat satu surah lagi. Saya terima nanti kalau ada apa-apa cadangan untuk surah selanjutnya insya-Allah. Kalau tak ada, ikut saya je lah. Minggu depan kita tengok surah apa insya-Allah. Jadi minta maaf salah saya. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Taala, yang kurang dari kelemahan diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Taruhkan dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi hidayati wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.